Kerana litahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ala nafsih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan ke atas dirinya adalah sesuatu yang diharamkan. Dan surah ini dimulakan dengan terus khitabnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhan nabi. Dalam Quran ada 3 surah yang bermula dengan ya ayyuhan nabi, iaitu surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, itu surah Al-Ahzab. Yang kedua surah At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahal, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Kemudian yang ketiga ialah surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dan menariknya surah At-Tahrim ni selain daripada menceritakan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membawa kepada Nabi mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh dimakan, yang harus, tapi kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala dengan turunnya ayat ini. Kemudian adanya peringatan daripada Allah supaya kita menjaga diri dan keluarga kita daripada sebab-sebab yang menyebabkan kita dan keluarga diazab di akhirat nanti. Kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada azab siksaan di akhirat nanti. Di akhir surah ada kisah tentang perumpamaan tentang isteri orang yang beriman, iaitu isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut, tetapi mereka ini kufur dan menentang dakwah Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka dia menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu seorang yang sangat kufur, tetapi isterinya seorang yang beriman. Dan dia memohon kepada Allah supaya dibina untuknya sebuah baitan fil jannah, sebuah rumah dalam syurga. Jadi secara keseluruhan surah ini dia ada kaitan dengan soal rumah tangga, soal kekeluargaan, dan juga soal bagaimana nak berinteraksi dengan kaum wanita, khususnya pasangan kita. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus kepada bacaan. Jadi untuk hari ini kita ambil 3 ayat saja, itu ayat pertama hingga ayat ketiga. Walaupun ayat keempat, kelima tu masih ada kaitan dengan ayat yang pertama, kedua, ketiga, tapi kita tak sempat nak sentuh semua. Hari ini kita ambil 3 ayat sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Secara khusus kepada baginda, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Kenapa kamu bersumpah? Sebenarnya Nabi bersumpah. Ada riwayat sebut Nabi telah bersumpah untuk mengharamkan ke atas dirinya apa yang asalnya dihalalkan
untuknya. Semata-mata dia mencari mardata azwaj. Semata-mata kerana engkau mahu mendapatkan keredaan isterimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah sememangnya maha pengampun lagi maha mengasihani. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu sama ada kepada Nabi juga kepada umatnya. Sebab dhamir yang dibawa adalah kum. Qad faradallahu lakum. Bukannya qad faradallahu laka. Berbanding dengan ayat pertama, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Itu khusus untuk Nabi. Tapi bila datangnya perintah supaya sumpah untuk tidak mengambil sesuatu yang halal ataupun mengharamkan sesuatu yang halal yang dilakukan dengan sumpah tadi, Allah Ta'ala suruh kifaratkan sumpah itu, maka khitabnya untuk semua. Bukan untuk Nabi saja, untuk termasuklah untuk umatnya. Maka datanglah dhamirnya dengan kum. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan sama ada bagi kamu, wahai Nabi dan umatmu, untuk melepaskan diri daripada sumpah itu. Itu dengan cara membayar kafaratul yamin, kafarat sumpah. Allah sebagai maulakum, pelindung kamu, dialah wahwal alimul hakim, yang maha mengetahui lagi bijaksana. Dan ingatlah ketika asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Ketika Nabi telah membawa secara sir, rahsia, dia menyembunyikan kepada sebahagian isterinya percakapan, maknanya berbisik. Adalah kisah, nanti kita akan lihat nanti kisah tu. Ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang daripada isteri-isterinya, maknanya Nabi pesan, perkara ni untuk kamu sahaja, jangan cerita pada orang lain. Tapi rupanya isteri dia ni tak boleh simpan rahsia. Dia cerita pada isteri yang madunya yang lain. Falamma nabba'at bihi, apabila isterinya itu menceritakan apa yang Nabi rahsiakan kepadanya tadi, cerita pada orang lain, wa azharahu Allahu alaih, lalu Allah Ta'ala pun menzahirkan ataupun Allah Ta'ala menceritakan tindakan isterinya yang tidak simpan rahsia tadi. Lalu Nabi tahulah. Lalu Nabi tahu, Nabi pun arrafa ba'dahu, menceritakan sebahagian apa yang isteri itu ceritakan kepada orang lain, dan dia pula Nabi tidak menceritakan sebahagian apa yang isterinya ceritakan kepada orang lain. Nanti kita lihat jalan cerita siapa yang terlibat dalam kisah ni. Falamma nabba'aha bihi qalat, bila Nabi ceritakan perkara ni, jadi dia pun terkejut. Dia kata, man amba'aka hadha, siapa yang telah menceritakan perkara ini? Siapa yang beritahu engkau yang aku beritahu dia? Kisah ni berlaku kepada isteri Nabi Hafsah. Adalah satu kisah yang menarik. Lalu Nabi beritahu, nabba'aniyal alimul khabir, yang beritahu kepada aku adalah Allah yang bersifat al-alim, al-khabir, yang maha mengetahui lagi sangat mendalam pengetahuannya. Jadi tajuk ini berhubung dengan ba'du ahwali nisa'in Nabi. Sebahagian daripada hal ehwal yang ada kaitan dengan kisah rumah tangga Nabi secara khusus. Ada satu surah yang disebutkan surah ini, surah At-Tahrim. Baik. Pertama kita nak lihat berhubung dengan isu yang berkaitan dengan tahrim dan tahlil, pengharaman dan penghalalan. Ini kuasa ni bukan kuasa manusia. Manusia tak ada kuasa untuk menentukan halal haram. Ini kuasa Allah. Allah Ta'ala yang menentukan halal haram. Kita hanya diperintahkan untuk patuh dan ikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ad-Daraqutni dalam Sunannya, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang Allah Ta'ala halalkan dalam kitabnya, dalam Quran, maka ia adalah halal. Jadi hukum asalnya halal. Wa ma harrama fahuwa haramun. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, itulah yang haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa-apa yang dia diam, yang tak dinyatakan hukum halal atau haram,
maka ianya termasuk perkara yang dimaafkan. Afun faqbalu minallah afiyatahu. Maka terimalah daripada Allah kemaafannya. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kelonggaran, keharusan dalam perkara yang tak dinyatakan halal haramnya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kemudian ini iktibas, Nabi petik satu ayat dalam surah Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Tidaklah Tuhan lupa untuk menyatakan hukum. Kalau tak ada halal haram, maka hukum asalnya kembali kepada hukum harus. Baik, itu satu. Kita nak kaitkan hadis ini dengan tajuk dalam bab halal haram ni adalah hak mutlak Allah. Baik. Kemudian daripada riwayat juga daripada Ad-Darqutni daripada Abi Sa'labah Al-Khushani. Matan hadis ni ada dalam himpunan hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau tuan-tuan rajin boleh rujuk di situlah. Matan hadis itu berbunyi, innallah farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa perkara yang fardu, yang wajib kita laksanakan. Fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan dia telah menhadkan, membataskan beberapa hukum, maka jangan kamu melanggarnya. Termasuklah hukum-hukum yang telah kita bincang, itu hukum yang berkenaan dengan talak, rujuk dan juga iddah. Yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya. Maksud jangan kamu mencerobohi perkara haram yang telah ditentukan hukum haramnya. Yang keempat, wasakata an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhasu anha. Dan dia diam. Dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu beberapa perkara akan hukumnya sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana dia lupa. Bukan soal dia lupa, tapi hukum asalnya tidak ada. Maka fala tabhasu, janganlah kamu mencari-cari membahas akan hukumnya. Jadi ada 4 perkara, perkara yang fardu, perkara yang menjadi had batasan hukum yang telah ditentukan garis sempadannya, perkara yang jelas diharamkan, dan perkara yang harus yang tidak disebut kedudukan hukumnya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, dalam urusan yang berkenaan dengan kehidupan kita, urusan kehidupan dalam soal makan minum, dalam soal pakaian, soal kehidupan dunia lah, hukum asalnya adalah bersifat ibahah, harus. Kaedah fiqh menyebut al-aslu fil asya'. Ni kalau sesiapa yang pernah belajar ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, kaedah-kaedah hukum fiqh, kalau nak tulis, boleh tulis. Nanti kalau kita ada peluang untuk mendalami satu cabang ilmu yang disebut tentang kaedah-kaedah hukum fiqh, ada satu kaedah besar lah, kaedah besar ataupun satu kaedah kubra yang berbunyi al-yaqinu la yuzal. Perkara yang yakin itu tidak boleh dihilangkan kecuali ada sebab-sebab lain. Jadi salah satu kaedah mundarijah, kaedah yang berada di bawah al-yaqin la yuzal adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu itu, apa sahaja hukum asalnya adalah harus. Adalah hukumnya harus, hatta yadullad dalil ala tahrim, sehingga adanya dalil yang menunjukkan ianya haram. Dan inilah yang dipegang oleh majoriti ulama fiqh ataupun jumhur fuqaha, bahawa asal sesuatu itu adalah harus sehingga didatangkan dalil, sehingga adanya dalil menyatakan ianya haram. Melainkan berbeza di sisi Imam Abu Hanifah. Ini mungkin yang belum ketahui atau belum pernah mendengarnya. Di sisi mazhab Abu Hanifah, dia terbalik. Dia kata al-aslu fiha, asal pada perkara yang melibatkan urusan dunia adalah at-tahrim, haram. Sehingga adanya dalil alal ibahah, menunjukkan kepada harus. Sebab itu kita jangan pelik kalau kita pergi ke negara yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Kebanyakan kalau makanan laut mereka hanya makan ikan sahaja. Sebab untuk ikan tu dah jelas ada dalil yang jelas daripada Nabi dalam hadis, bila sahabat berlayar di lautan, mereka bertanya tentang ma'ul bahr, air laut.
Nabi kata air laut itu adalah yang suci airnya, al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Bangkainya maksudnya ikan. Sebab ikan yang kita tangkap, kita tak sembelih. Kita balik bawa ikan ke rumah, kita panggil siang ikan. Orang Kelantan kata sia ikan. Bukan sembelih ikan sebab ikan itu dah mati. Tapi dihalalkan kita memakan bangkainya itu ikan. Tapi dalam mazhab Hanafi, ikan sahajalah. Tapi jumhur dia tidak hanya mengkhususkan ikan, juga makanan laut yang lain pun boleh makan. Ketam, sotong, udang. Sebab pegang kepada kaedah asalnya, bahawasanya sesuatu itu hukum asalnya adalah harus. Tapi di sisi mazhab Hanafi, dia orang tak makan ketam, sotong, udang. Kalau kita tahulah. Mungkin yang tak tahu, dia terkejut. Kalau macam tu dia orang tak makan ketam. Ya, sotong dia hanya makanan ikan. Sebab berbeza dari segi kaedah asal yang dipegang dalam fiqh. Ini berbeza dengan hukum asal dalam ibadat yang bersifat at-tauqif. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Wal aslu fil adat al-ibahah. Asal pada perkara ibadat dia bersifat tauqif. Tauqif maknanya terhenti setakat apa yang diajar oleh Nabi, yang diberitahu dalam Quran. Apa-apa yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam sunnah Nabi, maka tidak boleh dianggap sebagai ibadat kecuali ada petunjuk dalil yang boleh dirujuk untuk menyatakan ianya sebagai ibadat. Baik. Ada juga ulama menyebut dengan al-aslu fil ibadat adalah al-hadru. Hadar. Asal pada ibadat itu ditegah, dilarang. Kecuali ada dalil yang suruh kita buat, maka kita buat setakat yang sampai dalil ataupun petunjuknya untuk kita. Ini sebagai tambahanlah, sebab kita nak bincang asalnya dalam bab halal haram. Tapi kita nak ilhaq, nak masukkan sekali berhubung dengan asal pada ibadat. Al-ibadat allati aujabaha Allah Ta'ala au ahabbaha la yuthbit al-amru biha illa bisyar'i. Perkara ibadat yang Allah Ta'ala wajibkan atau yang dia sukai, perkara itu tidak sabit kecuali dengan hukum syarak. Maknanya manusia biasa, orang persendirian, hatta para ulama sendiri tak ada kuasa untuk mensyariatkan sesuatu peraturan hukum dalam agama yang melibatkan hukum ibadat. Hukum agama yang melibatkan ibadat. Apa yang warid, yang datang daripada Nabi, itulah. Apa yang tak ada, maka dikira tak adalah. Wa ammal adat fahiya ma i'tadahun nasu. Perkara adat ni perkara yang manusia dah biasa dengannya. Macam kita dalam berpakaian. Dia dalam Islam, dia tak ada pakaian yang khusus ni, pakaian Islam. Pakaian dalam Islam adalah pakaian yang menutup aurat dan dianggap sopan dengan uruf setempat. Itu sudah dikira mencukupi. Maka Islam tak menetapkan kita kena pakai, contohnya nak ke mana-mana, pejabat pun kena pakai jubah. Nak ke pasar pun kena pakai jubah. Dengan alasan inilah pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi. Tak semestinya. Ini dalam urusan adat, bukan dalam urusan ibadat. Yang penting pakaian kita bersih, menutup aurat dan sopan. Maka dia lebih terbuka. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat 32 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala memberikan pertanyaan. Kul man harrama zinatallah. Kul, katakanlah ya Muhammad, siapakah pula yang berani mengharamkan segala perhiasan yang Allah telah akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Segala bentuk perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hambanya. Perhiasan ni apa-apa yang kita peroleh di atas dunia untuk melengkapkan kehidupan kita. Jadi dia kembali kepada hukum asal adalah harus. Dan siapakah yang pula yang berani mengharamkan at-tayyibat, benda-benda yang baik daripada rezeki. Yang baik itu maksudnya apa-apa yang diketahui dia tidak mendatangkan mudarat. Ini boleh rujuk dalam surah Al-A'raf juga, ayat lain lah. Kerana di antara sifat Nabi SAW dalam menjalankan dakwah, Nabi punya pendekatan dakwah adalah wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dia menghalalkan untuk kamu segala perkara-perkara yang baik-baik. Yang baik-baik maksudnya perkara yang tidak menimbulkan mudarat bila kita mengambilnya. Dan dia mengharamkan bagi kamu akan perkara-perkara yang khaba'is, yang buruk-buruk. Buruk
kita kata ayat ni sebenarnya ada kaitan dalam bab al-at'imah, hukum makanan dan pemakanan. Itu boleh rujuk dalam ayat 157 surah Al-A'raf muka surat 170. Ni ada kaitan dengan hukum halal haram dalam bab makanan. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dia menghalalkan untuk kamu segala perkara-perkara yang baik yang diketahui mengambilnya tidak menimbulkan mudarat, dan dia mengharamkan kepada kamu segala yang khaba'is. Khaba'is ni kita fahamlah. Perkara-perkara yang buruk, yang keji. Kalau binatang tu yang makan benda yang kotor, binatang yang ada disebut dalam hadis-hadis Nabi yang bertaring, yang berkuku, yang berbisa. Kemudian dalam ayat di awal suratul Maidah, ayat di awal suratul Maidah ni di antara ayat-ayat yang terakhirlah turun kepada Nabi. Terakhir pun bukan paling akhir, sekitar sebulan 2 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Salah satunya ayat dalam sebahagian ayat dalam ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tu berada dalam ayat ketiga yang sangat panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Ayat ketiga saja dalam surah Al-Maidah 7 baris. Salah satunya ayat tadilah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bila kita melihat ayat ni dimulakan dengan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kamu makan bangkai. Ayat seperti ini juga terdapat dalam surah-surah lain seperti dalam suratul Baqarah dengan uslub yang berbezalah. Innama harrama alaikumul maitah dalam bentuk fi'il madhi yang bina ma'lum. Allah Ta'ala haramkan ini dalam suratul Maidah, hurrimat, diharamkan. Dalam bentuk bina majhul, tak disebut fa'il, tapi diketahui fa'ilnya adalah Allah. Allah Ta'ala haramkan kepada kamu antaranya bangkai. Bangkai ini binatang yang mati tanpa disembelih. Waddam, darah yang mengalir. Ad-dam al-masfuh. Walahmul khinzir, daging khinzir babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa-apa yang disembelih tidak kerana Allah, tidak menggunakan nama Allah. Kemudian binatang yang tercekik, binatang yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Kemudian apa-apa yang dimakan oleh binatang buas kecuali kamu sempat untuk sembelihnya, illa ma zakkaitum, apa-apa yang disembelih kerana berhala, ni berlaku zaman jahiliah. Jadi banyak hukum tu melibatkan soal makanan, dalam bab makanan yang diharamkan, sifat-sifatnya. Kemudian dalam ayat yang kelima surah Al-Maidah juga, dalam ayat yang keempat, ayat keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka katakanlah, dihalalkan untuk kamu at-tayyibat, segala benda-benda yang baik untuk dimakan. Termasuklah di sini adanya hukum keharusan kita berburu dengan menggunakan anjing buruan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Termasuklah apa yang kamu ajarkan kepada binatang-binatang beruan, iaitu anjing-anjing yang dilatih, yang kamu ajar kepadanya dengan ilmu yang telah Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Maka diharuskan kita berburu dengan menggunakan anjing buruan. Itu dianggap halal. Tapi ada peraturan, ada syarat-syarat dia dan cara-cara dia lah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada kisah ni, apa sebenarnya sebab nuzul. Ada 2 riwayat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir. Pertama, setelah Nabi SAW dihadiahkan oleh Raja Muqayqis daripada Mesir, banyaklah hadiah Raja Muqayqis bagi. Ini sebagai balasan bila Nabi hantar sahabat rombongan untuk berdakwah ke Mesir, maka rombongan Nabi itu dibalas dengan hadiah. Salah satu hadiah yang diberikan adalah dalam bentuk seorang jariah, hamba wanita yang namanya Maryah Qibtiyah. Jadi dalam riwayat Ibn Katsir, apabila sampainya Maryah ke Madinah, dia ada lagi lah pembantu dia yang lain, dan termasuk seorang adik perempuan namanya Sirin. Pembantu dia, nak kata silap, namanya Mabur. Boleh baca dalam sirah. Kemudian riwayat yang sahih mengatakan Nabi tidak kata kahwin, tetapi menjadi milkul yamin, milik tangan kanan, ataupun kita panggil hamba sahaya. Baik.
Dan ini telah menimbulkan rasa cemburu ramai isteri-isteri lain. Sebab Maryah Qibtiyah ni dia kacukan antara darah Mesir dengan Rom. Memang sangat cantik jelita lah. Dan perkara ini menimbulkan rasa tidak selesa lah. Apabila Maryah sering diganggu oleh isteri-isteri Nabi yang lain. Sehingga Nabi terpaksa tempatkan dia sebuah rumah yang agak jauh. Baik, adalah satu hari sebelum dipisahkan jauh daripada isteri yang lain. Pernah digunakan, kalau tak silap, bilik Hafsah untuk Nabi bersama dengan Maryah. Jadi akhirnya menimbulkan rasa cemburu yang sangat kuat. Dan Nabi kata, kalau begitu tak apalah, aku haramkan dia. Walaupun dia itu halal bagi aku haramkan. Itu yang pertama. Cuma riwayat yang pertama ni apabila dibincangkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir, dia menukilkan penjelasan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkamul Quran. Dia kata sebenarnya itu tidak sahih. Dia kata hak riwayat yang mengatakan Nabi mengharamkan untuknya bersama dengan Maryah, itu dia kata adalah riwayat yang tidak sahih. Apa dia, ma ruwiya min annahu harrama ala nafsi Maryah al-Qibtiyah. Apa yang riwayat yang sebut Nabi mengharamkan ke atas dirinya untuk bersama dengan hamba sahayanya Maryah, sebagaimana disebut oleh Daruqutni daripada riwayat Umar, tetapi ianya lam yudawwin, tidak ditadwin, tidak dibukukan dalam riwayat yang sahih, wala naqalahu adlun, dan tidak dinakalkan, dipindahkan riwayat itu oleh riwayat yang perawinya yang adil. Kerana dia kira riwayat itu dhaifus sanad wal makna, dari segi sanadnya lemah, dari segi maknanya lemah. Jadi yang lebih sahihnya apa dia? Yang lebih sahihnya adalah yang disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah adalah Nabi SAW ni yuhibbul halwa wal asal. Nabi ni suka benda-benda yang manis, kuih muih. Apa tempat kita kata akok ke, jalemah, buah tanjung. Ni orang Kelantan ni banyak makanan-makanan yang kita kata berisiko dapat diabetes. Bukan tak boleh makan makanan manis, tapi perlu diambil dalam bentuk yang agak terkawal lah. Sebab memanglah makanan manis ni makan tu sedap, tapi selepas tu bahayalah kalau lebih kandungan gula, glukos tu. Jadi Nabi ni suka al-halwa, dia kata benda-benda manis, termasuklah wal asal, madu, madu lebah. Satu hari dia kata, Aisyah kata, kana idza sarafa min al-asr dakhala ala nisa'ihi. Satu hari setelah Nabi dah selesai solat asar, waktu petang, Nabi pun pergi jumpa sebahagian isterinya. Dia pergi ke rumah Zainab binti Jahsh. Ini pun ada cerita yang menarik tentang Zainab. Sebab Zainab ni asalnya adalah sepupu Nabi. Nabi jodohkan dia dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Tetapi oleh kerana ada perkara yang Zainab berasa tak selesa, sebab dia orang Quraisy, Zaid ni asalnya keturunan hamba. Akhirnya jodoh tak panjang, mereka berpisah. Lepas berpisah, Allah Ta'ala sendiri menurunkan ayat itu dalam surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka. Apabila Zaid sudah selesai dia punya keinginannya, maknanya dah tak ada apa-apa kaitan antara dia dengan Zainab, maknanya dah ada akhir, Allah Ta'ala kata zawwajnaka, kami nikahkan engkau dengannya. Ini istimewa, itu kena baca kisah berhubung dengan perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Jadi satu hari lepas asar, Nabi pergi ke rumah Zainab, fayashrabu indaha asalan, dia minum madu. Kita pun tahu madu ni bukan macam minum air teh, air kopi sikit je, sebab madu ni manis. Kemudian Nabi pun balik lepas tu kata Aisyah yang meriwayatkan cerita ni, fatawata'tu ana wa Hafsah. Tiba-tiba aku terserempak dengan Hafsah dalam satu perjalanan, dan katanya siapa di antara kita yang nak jumpa Nabi untuk tu, sebab dia kata masa Nabi balik tadi, kata Hafsah kepada Aisyah, aku terhidu bau maghafir inni ajidu. Siapa nak beritahu Nabi? Hafsah kata, wahai Aisyah, mu kan nak beritahu atau aku yang beritahu? Sebab aku
Aku rasa bau ada sesuatu bau. Maghafir ni apa dia? Maghafir ni adalah suatu makanan yang lebih berbentuk macam gam. Kalau gam Arab tu kita panggil apa dia? Gam Arabik tu apa dia? Um, Al-Manna. Al-Manna tu itu masyhur dalam kisah Bani Israel yang diberikan makanan khusus. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka diberi sejenis minuman yang disebut Al-Manna. Ni madu macam yang disebut sekarang ni dengan istilah gam Arabik. Kemudian as-salwa tu adalah daging sejenis daging burung. Baik. Maghafi ni macam itulah, lebih kurang macam tu yang diambil daripada pokok urfut. Saya pun tak pasti macam mana pokok ni sebab tak ada tempat kita. Pokok ni tumbuh di tanah Hijaz ataupun di semenanjung tanah Arab. Jadi Hafsah tuduh dia kata Nabi makan maghafir dan berbau. Makanan tu memang sedap. Dia satu nabat, satu tumbuhan yang karih ar-rahih, yang baunya kuat. Apa dia tempat kita? Bau kuat tapi sedap. Nak kata peta, jering. Tak tahulah. Kalau buah-buahan, durian kita kata. Durian baunya kuat. Mungkin setengah orang tak selesa dengan bau durian. Mungkin setengah orang tak ada masalah. Durian ni bau sedap. Dia kata, makan sedap, bau sedap. Tapi ada setengah orang, dia tak boleh. Bau durian ni kuat. Lebih kurang macam tu lah. Maghafir. Tapi sebenarnya Nabi kata, tak. Nabi kata, bukan maghafir. Bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahsh. Sebenarnya aku minum madu. Madu kita tahu madu ni walaupun manis, rasanya dia punya bau dia tak adalah macam durian. Dia taklah kuat bau macam buah tamar lah. Buah tamar, buah kurma. Sama juga, kita beli 1 kilo buah kurma. Tak ada bau pun, tapi rasanya sangat manis. Oh, Nabi kata tak apalah gitu. Wala a'uda ilahi. Walan a'uda. Aku sekali-kali tak akan kembali. Lepas-lepas ni aku tak makan dah madu. Sebenarnya, ialah sangkaan isteri dia ingatkan Nabi ni makan maghafir tadi, sejenis tumbuhan yang berbau. Dan dalam matan hadis riwayat Bukhari ni dia sebut waqad halaftu. Nabi kata aku bersumpah. Ni walaqad halaftu, tapi cuma aku pesan la tukhbiri bidzalika ahadan. Kamu wahai Hafsah mu jangan cerita pada siapa-siapa. Kalau bahasa orang Kedah lah, tak apalah kita orang Kota Baru. Kalau Kedah kata hang jangan pandai-pandai nak pi habaq kat orang lain pula. Tu kalau bahasa orang utara lah. La tukhbiri bidzalika ahadan. Mu jangan duk cerita siapa-siapa. Jangan duk beritahu sesiapa pun. Mana perkara tu ada jadi rahsia. Tapi tiba-tiba Hafsah pergi cerita kepada Aisyah tentang perkara ni. Apa yang dia sembang-sembang dengan Nabi, dia cerita kepada Aisyah. Baik. Allah Ta'ala telah memfardukan, kita lihat ayat yang kedua. Itu riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari Muslim tentang sebab nuzul ayat ini, kita dah selesai. Kita lihat ayat yang kedua. Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kamu ataupun telah mensyariatkan kepada kamu supaya kamu halalkan. Maksud halal ini untuk kamu lepaskan diri daripada sumpah tadi. Apa caranya? Caranya boleh lihat dalam ayat 89 suratul Maidah. Iaitu pertamanya it'amu asyarati masakin, beri makan 10 orang miskin dengan kadar makanan yang sesuai lah, yang sederhana yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Itu kifarat sumpah. Boleh rujuk ayat 89 surah Al-Maidah. Beri makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan kadar yang sederhana kamu beri makan kepada keluarga kamu, ataupun kiswatuhum, beri pakaian. Atau cara yang kedua, au tahriru raqabah, merdekakan seorang hamba. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Sesiapa yang tidak mendapati yang pertama, yang kedua, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari, puasa untuk kifaratkan dia punya sumpah dia. Baik. Itulah kisahnya. Maknanya ayat ni nak beritahu laisa li ahadin an yuharrima ma ahallallah. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan, kerana fat-tahlil wat-tahrim, kuasa untuk menentukan halal haram ilallah Subhanahu wa taala. Itu kita dah highlightkan dalam kita punya tajuk kita hari ini. Ketentuan halal dan haram ni adalah kuasa Allah sepenuhnya.
fa in fa'ala al-insan syai'an min dhalik. Ini saya baca terus daripada penjelasan Dr. Wahbah Suhali dalam kitab tafsirnya. Dia kata kalau seseorang manusia melakukan perkara itu, dia bertindak mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia, contohnya, dia kata mulai hari ni aku tak nak makan sotong atau tak nak makan udang. Sotong udang ni tinggi asid urik dan berisiko dapat penyakit gout. Contohnya bagi orang yang ada masalah gout. Mungkin adalah dalam kalangan jemaah kita yang kau kan ayah disuka. Betul, kalau kita kata udang dengan udang sotong ni boleh bersiko dapat gout sebab tinggi isi urik, kita boleh mengambilnya kerana kadar yang sedikit ataupun kita perlu ambil ialah kena jumpa doktor lah untuk rawatan. Tapi taklah sampai kepada kita nak mengharamkan diri kita 100%. Siapa kalau kita pergi tempat jamuan, jumpa udang sedap, udang tu tak boleh bagi aku udang ni haram. Kita pula pandai-pandai mengatakan bagiku alayya haram. Kita kata haram bagi itu tak boleh lah. Kita nak mengharamkan sesuatu yang asalnya halal bagi kita. Kita nak makan, makan je. Kalau tak nak makan, kita diam je. Tak perlu kita sampai nak bersumpah ataupun kita nak menjazamkan. Baik, adakah Nabi telah mengkifaratkan sumpahnya? Di sini ulama berbeza pendapat. Ikhtalafal ulama. Kata Hasan Basri, ini satu riwayat yang disebut oleh seorang ulama di zaman salaf ataupun zaman terawal. Hasan Basri ini dia lahir tahun 18 Hijrah. Dan menarik ini dia ni pernah disusukan oleh salah seorang isteri Nabi. Kalau tak silap namanya apa dia ya? Maimunah ke apa? Saya tak pasti, kena rujuk balik ya. Hasan Basri pernah ketika kecilnya pernah disusukan oleh isteri, masa tu Nabi dah wafat dah. Sebab tahun tu tahun 18 Hijrah. Hasan Basri kata innahu lam yukaffir. Nabi tak mengkifaratkan sumpah dia tu sebab dia asalnya kana maghfuran lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kerana Nabi ni dalam keadaan sudah diampunkan dosanya yang terdahulu terkemudian. Adapun ayat ni yang Allah Taala sebut qad faradallahu lakum tu adalah ta'lim lil mu'minin. Allah Taala nak ajar kepada orang mukmin kalau mereka ada bersumpah dengan sesuatu sumpah, kemudian mereka melihat ada perkara lain yang lebih baik, maka tinggalkan sumpah itu dengan cara dikifaratkan. Ini ada disebut dalam hadis yang lain yang Nabi beritahu, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minhu falyukaffir an yaminik. Bila kamu telah bersumpah dengan satu sumpah, disumpah dalam perkara yang macam ni lah, ataupun yang asalnya dalam perkara yang kita lihat mungkin boleh bagi kita bersumpah, tetapi tiba-tiba engkau melihat ada yang lain lebih baik, maka kifaratkan, hapuskan sumpah tu. Contohnya mungkin orang tu dia nak marah sangat kepada si fulan tu, dia kata dia bersumpah, pak bila-bila dia tak pergi rumah orang tu sebab nak marah, aku tak pergi. Satu hari mungkin orang tu buat jamuan makanan, orang kata rugi kamu tak pergi rumah dia tu, lauk sedap belaka. Dia kata macam mana aku nak pergi, aku dah bersumpah tak akan pijak kaki rumah dia. Maka caranya dia kena kifaratkan sumpah dia, maka dia kena pergilah. Kalau tidak nanti masalah pada hubungan silaturrahim. Jadi kalau dia melihat ada yang lebih baik daripada sumpah ni, maka dia kena kifaratkan sumpahnya. Kemudian timbul isu yang besar dalam kes berkenaan sumpah ni, ada dibincangkan dari segi fiqhnya. Itu pendapat Hasan Basri lah. Sebelum kita lihat yang lain, ada pandangan lain dinukilkan daripada siapa ni? Daripada Muqatil. Ini pun salah seorang di zaman tabi'in, zaman salaf juga. Ini banyak pandangan dia dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dia kata Nabi telah membayar sumpahnya dengan memerdekakan seorang hamba, kerana dia pernah sebut kepada Hafsah dia haramkan Maryah itu kepada dirinya. Atas riwayat pertama tadilah, bukan cerita minum madu di rumah Zainab tadi, tentang dia bersama dengan hambanya Maryah. Jadi kata Muqatil, Nabi telah bayar kifarat sumpah dia dengan cara a'taqa raqabah, dia merdekakan seorang hamba wanita. Kemudian kalau timbul isu di mana tahrimur rajul li zaujatihi, kalau seorang lelaki mengharamkan ke atas dirinya isterinya.
Ka'an yaqulalah, contohnya dia mengatakan anti alayya haram. Awil halal alayya haram. Kalau dia mengatakan engkau ke atasku haram. Ataupun apa-apa yang halal itu ke atasku haram. Duna istisna, tanpa pengecualian syait sesuatu pun. Maka ini timbul isu yang panjang dalam fiqh. Sebagaimana disebut Ibn al-Arabi al-Maliki dalam Ahkam al-Quran. Dia kata ada sebanyak 15 qawlan, 15 pendapat. Oh, timbul banyak isu pula. Tapi kita bukan nak bincang isu itu sebab asalnya mengharamkan sesuatu makanan yang halal. Atau isu asalnya. Bukan dalam bab seorang suami mengatakan haram isteri itu ke atas dia. Kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebut dalam masalah ni ada 18 pendapat. Oh, panjang lebar pula. Tak apalah tu kita tinggalkan dulu. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Malik mengatakan apa yang Nabi lakukan itu tidaklah dianggap tak apa yang kes yang disebut tadi bukan kes Nabi tadi, tajuk tadi. Kalau seorang lelaki itu mengharamkan isterinya ke atasnya, adakah dengan dia sebut haram tu dianggap sumpah? Okay. Itu isunya. Kalau seseorang lelaki tu kata anti alayya haram, dia kata begitu. Engkau bagiku haram, adakah kata-kata itu termasuk sumpah? Maka di sisi al-Imam Syafi'i dan Malik rahimahumullah, laisa biyamin, tak dianggap sumpah. Tetapi isterinya tu dianggap haram jika dia niat bahawasanya haram itu dengan maksud talak dan jatuhlah at-talak ar-raj'i. Ini kita dah bincang dalam surah at-talak sebelum ni. Jadi kalau dia kata haram, dia tak sebut aku bersumpah, dia kata haram, maka perkara itu tak dianggap sumpah. Tetapi jika diniatkan pengharaman itu dengan maksud talak. Jadi kita boleh fahamlah maksud kata-kata ni dia termasuk dalam lafaz yang kinayah. Kalau kita belajar fiqh, dalam bab lafaz talak ke lafaz yang sarih, yang jelas adalah lafaz yang kinayah. Jadi kalau dia sebut haram tu, kalau diniatkan talak, maka jatuhlah kepada talak raj'i, yang dia boleh rujuk jika masih dalam tempoh iddah. Tapi lebih menakutkan bila Imam Malik berpendapat, kalau seseorang tu kata isteri dia haram ke atas dia, dan dia niatkan dalam hatinya talak, maka jatuhlah talak ba'in. Talak ba'in kita dah maksudnya talak yang salah satu tatliqat, 3 kali talak lah, maknanya habis, putus terus. Baik, kita pergi pada ayat yang ketiga akhir sekali. Masa pun dah dekat 7.20 dah ni. Dah menghampiri 7.30 dah. Ketika Nabi menyatakan secara rahsia kepada sebahagian isterinya, itu dah disebut tadi, itu Nabi pesan kepada Hafsah tadi. Tetapi bila Hafsah bocorkan rahsia, dia beritahu kepada Aisyah. Semasa Hafsah cerita kepada Aisyah, datangnya Jibril. Jibril datang ni tak sebenarnya datang dengan rupa manusia, datangnya wahyu daripada Jibril beritahu, di belakang kamu ya Rasulullah, isteri kamu telah bocorkan rahsia yang kamu pesan jangan bocorkan rahsia. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya dah highlightkan dalam kita punya mesej kita malam tadi, perkara rahsia tetap rahsia, dia perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana orang Melayu kata, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Perkara rahsia tetap rahsia. Saya nak ambil satu kisah ni, kata Abdullah bin Umar. Setelah kakaknya Hafsah, Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, dia ni adik kepada Hafsah. Hafsah ni dia kahwin muda. Kemudian dia ta'ayyamat. Ta'ayyamat ni menjadi yatim pula, menjadi janda, maaf. Suami dia meninggal. Jadi Ibn Umar pun ceritalah, dia kata ayah dia itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab beritahu kepada dia. Umar beritahu kepada anaknya Abdullah, katanya laqitu Uthman Ibn Affan. Aku telah bertemu Uthman bin Affan dan fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku telah menawarkan untuk dia berkahwin dengan Hafsah. Kesian Hafsah ni muda lagi, suami dia dah meninggal, dah jadi janda. Tapi Uthman tak jawab. Uthman tak jawab. Uthman hanya beritahu, dia kata sa'anzuru fi amri, tak apalah, saya cuba tengok dululah. Kalau bahasa Kelantan tak apa, ini hamba kelih dululah. Hamba kelih. Sebenarnya hamba kelih tu dia tak sidah, dia tak nak, dia tak berhajat untuk berkahwin. Kemudian tunggulah beberapa hari dia.
Kemudian selepas tu bila jumpa balik, Umar jumpa balik Osman, Osman pun jawab, dia kata, qad badali alla atazawwaja yaumi hadha. Aku rasa aku tak ada hajat nak berkahwin dengan anak kamu pagi ni. Maknanya aku menolak tawaran kamu tu. Bukan Osman yang minta nak kahwin dengan Hafsah. Tapi Umar sendiri yang menawarkan kepada Osman untuk kahwin dengan anaknya Hafsah. Tapi Osman menolak. Lepas tu Umar kata, ni Umar cerita kepada anak dia Abdullah. Dia kata, aku jumpa pula Abu Bakar. Aku kata, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Kalau kamu menuk, aku boleh nikahkan kamu dengan anakku Hafsah. Tetapi fasamata Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diam. Dia tak jawab. Dia diam. Falam yarji ilayya syai'an. Dia tak membalas apa-apa pun kepada aku. Aku cakap begitu, dia diam. Lalu aku pun rasa macam nak marah. Dia kata kepada Osman, aku tawar kepada dia, dia tak say. Dia tak nak. Aku beritahu Abu Bakar pun tak nak. Jadi, kalau bahasa Kelantan ke, orang tawar dah. Bukan dia main minta, orang tawar. Sebab apa dia jual mahalnya? Kata tak. Kalau kita nak beli sesuatu je, penjual tu kata, ni, awak tak nak beli pun tak apa. Ni benda ni asalnya RM10. Apa saya nak jual ni RM3 je. Tapi, macam itulah. Akhirnya, apabila Osman dan Abu Bakar kembali berjumpa dengan sebelum tu lagi, akhirnya apa dia, Hafsah tadi telah dipinang oleh Nabi SAW. Rupanya sebelum Umar menawarkan anaknya Hafsah kepada Osman dan Abu Bakar, dua orang sahabat ni, Osman dan Abu Bakar dah dengar cakap-cakap Nabi. Nabi dah pernah meluahkan hasrat hatinya. Dia kata kalau ada jodoh dia nak kahwin dengan Hafsah. Cuma perkara ni tak diketahui oleh Umar lah. Osman tahu rahsia Nabi ni, Abu Bakar pun tahu. Jadi sebab itulah Osman tak menerima cadangan Umar untuk kahwin dengan Hafsah sebab dia takut terbatal hasrat Nabi tadi. Yang Nabi ada pernah meluahkan hasrat dia. Jadi akhirnya dia kata, tidaklah yang menghalangku untuk aku memberi jawapan kepada kamu illa anni kuntu alimtu. Aku dah tahu dah Nabi SAW ada menyebut hasratnya untuk kahwin dengan Hafsah. Jadi itu rahsia Nabi. Takkan aku nak beritahu kamu. Sebab tu Abu Bakar dan Osman ni cidik, dia tak beritahu. Dia kata, aku tak boleh terima tawaran kamu wahai Umar sebab aku dengar dah Nabi royak dia nak nikah dengan anakmu. Kalau Abu Bakar dan Osman cakap begitu, maka pecahlah rahsia Nabi. Jadi terbongkarlah rahsia Nabi. Betapa sahabat ni sangat-sangat menjaga rahsia. Dia kata, falam akun liufshiya sirra Rasulillah. Aku tak akan sebarkan, bocorkan rahsia Nabi SAW. Dia kata, walau tarakahan Nabi. Kalau Nabi tinggalkan, Nabi tak ada hasrat untuk berkahwin dengan Hafsah, la qabiltuha. Aku akan terima tawaran kamu untuk aku kahwin dengan anak perempuan. Jadi kita dapat faham daripada cerita ni betapa sahabat ni sangat menjaga rahsia. Walaupun rahsia itu daripada Nabi SAW sendiri. Tapi kembali kepada kisah rumah tangga Nabi, bila Nabi pesan kepada Hafsah, ni ada kaitan dengan Hafsah juga, Nabi kata, la tukhbiri bidzalika ahadamu, jangan cerita pada sesiapa pun. Kita pun tak pastilah adakah perkara macam ni hanya berlaku kepada wanita saja atau pada lelaki saja. Itu sukar untuk simpang rahsia. Kadang-kadang kita pasal dengar lah. Orang kita dia suka, yelah sebelum PKP ni suka pergi rumah tu rumah ni rumah kawan dia. Aku tahu so cerita ni, aku nak cerita padamu, jangan cerita kat orang lain dah. Ni rahsia ni untukmu je. Jadi kalau rahsia tu diceritakan, dia tak akan jadi rahsia dah. Jadi kalau rahsia tetap rahsia. Ada kisah yang menarik semasa Nabi nak wafat ni, rahsia antara Aisyah dengan Fatimah. Tapi saya tak boleh cerita, masa tak sempat ni, tak habis apa yang kita nak bincangkan hari ni. Jadi kesimpulannya, rahsia kena jaga tetap rahsia. Dan akhir sekali yang saya highlightkan dalam tajuk kita berhubung dengan kita perlu meraihkan perasaan orang lain apabila kita membuka sebahagian rahsia. Macam dalam ayat ni, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'.
Kalaulah dalam kisah tadi Hafsah cerita kepada Aisyah, katakanlah contohlah, sebab dalam riwayat itu tak disebut 5 perkara. 5 perkara hak Nabi cerita kepada Hafsah, semua 5 perkara tu Hafsah cerita kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Tetapi apabila Nabi bertemu semula dengan Hafsah, Nabi hanya cerita arrafa ba'dahu, sebahagian sahaja. Kalau Hafsah cerita kepada Aisyah 5, mungkin Nabi hanya beritahu 2 sahaja. 3 lagi Nabi tak cerita, padahal Nabi tahu dah. Kalau Nabi nak beritahu, Nabi kata, ya aku tahu, kamu telah menceritakan semua rahsia aku cerita, tapi hari ini aku nak beritahu separuh saja. Arrafa ba'dahu dan wa'a'rada an ba'd. Dan sebahagian rahsia hak Hafsah cerita kepada Aisyah, Nabi tak cerita balik. Apa gitu tu? Kenapa begitu? Orang Kelantan kata bakpo. Kenapa begitu? Sebabnya Nabi nak jaga air muka isterinya supaya dia tidak rasa malu sangat. Bukan dengan orang lain, dengan suami dia juga. Supaya dia tidak rasa malu. Sebab Nabi tahu semua dah. Nabi tahu melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Tapi kalau Nabi cerita semua, maka mungkin Hafsah akan menanggung malu yang lebih besar. Dia kata, Nabi pesan dah kat aku supaya tutup rahsia, tiba-tiba aku cerita semua. Maka Nabi pun tak cerita semua sebab nak meraihkan perasaan isterinya, takut terlalu diaibkan. Itu yang kita faham daripada ayat arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Boleh rujuklah dalam mana-mana kitab tafsir. Falamma nabba'aha bihi qalat. Jadi akhir sekali bila Nabi dah cerita sebahagian rahsia yang didedahkan oleh Hafsah, Hafsah pula tanya, man amba'aka? Amba'a maknanya akhbara. Man amba'aka, man akhbaraka. Siapa yang cerita kepada kamu? Senang je Nabi jawab. Nabi kata, nabba'aniyal alimul khabir. Yang ceritakan kepada aku adalah Allah yang bersifat al-alim, al-khabir. Kerana tak ada apa-apa rahsia pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Sebab itu kita tahu kita ni ada kekurangan, kita ada kelemahan, kita ada uyub, ada aib, kita ada banyak kekurangan diri kita. Semoga Allah Ta'ala tutup aib kita, kelemahan kita, dengan cara kita kena tutup aib orang lain yang kita ketahui. Itu Nabi dah pesan dalam hadis yang disebut oleh Imam Bukhari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta an tufsidahum. Jika engkau mengikuti akan aurat manusia, maksud aurat di sini bukannya buka kain dia ke apa, tengok aurat, atau bukan maksud begitu. Aurat di sini perkara-perkara yang memalukan dia. Kalau kamu ikut, kamu cari aib dia, kamu telah merosakkan dia atau hampir-hampirlah kamu merosakkannya. Jadi kalau ada orang tu dia buat salah, buat perkara tak senonoh, yang orang tak tahu, bukan menjadi kerja kita untuk cari rahsia dia. Itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau perkara aib tu berlaku secara terbuka. Sebab itulah kita lihat dalam hukum yang nak bersabitkan kesalahan zina, Allah Ta'ala meletakkan syarat perlu ada saksi. Perlu ada saksi. Dia tak boleh nak apa dia, nak buat itu kecuali ada saksi ataupun orang yang melakukan perbuatan keji itu mengaku. Kalau dia mengaku lainlah. Kalau berlaku di tempat terbuka barulah ada saksi. Kalaulah perbuatan zina itu berlaku di tempat tertutup, tak ada orang yang tahu, tak ada saksi, jalan yang paling selamat, yang paling baik adalah mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tak perlu mereka nak cerita rahsia mereka telah buat perkara yang aib itu. Kecuali kalau mereka dedahkan rahsia ni, sebagaimana berlaku kisah dalam kalangan sahabat zaman Nabi dulu seperti Ma'is bin Malik ataupun Al-Ghamidiyah, seorang wanita kabilah Ghamidiyah, Ma'is bin Malik, yang mengaku. Itu dia mesti mengaku. Padahal kalau dia tak mengaku dalam keadaan perkara itu tak ada saksi, cukuplah dia bertaubat. Kerana disabitkan kesalahan dalam kes yang aib ini bila ada saksi, kerana perbuatan itu berlaku secara terbuka. Adapun secara tertutup, itu urusan orang tu dengan Allah dan dia kena bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi cukuplah untuk perbincangan kita hari ini, dah cukup 7.30 dah ni. Saya buka kepada persoalan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah hari ini sampai 202 orang. Ya, ada soalan?
Sumpah laknat ni dia panggil mubahalah. Kalau sesama Islam tu tak ada sumpah laknat. Dia khusus sumpah laknat ni dengan pihak yang kita kata musuh Islam. Itu apabila orang-orang Nasrani daripada Najran datang jumpa Nabi, tapi mereka macam banyak kerenah pula, payah nak terima dakwah Nabi, timbul cabar-mencabar. Akhirnya Nabi kata, kalau payah nak terima macam inilah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kita panggil semua. Kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, apa dia? Nabtahil. Kita melakukan mubahalah. Mubahalah ni dia panggil sumpah laknat. Nabtahil. Al-la'natullahi 'alal kadhibin, bahawa laknat Allah menimpa orang yang berdusta. Akhirnya bila Nabi sebut sumpah laknat, orang apa dia Nasrani daripada Najran dah tak berani dah. Mereka pun menarik diri sebab mereka takut, kerana mereka tahu mereka bersalah. Jadi kalau sesama Islam lah, kalau timbul kes yang menyebabkan terpaksa sumpah laknat, kita mengatakan ini satu pendekatan yang agak berat. Sebaiknya dia kena gunakan kaedah pendekatan biasa, tak perlu laknat. Iaitu seseorang tu boleh membuat pendakwaan di mahkamah, di mana orang yang mendakwa dia kena datangkan bukti, dan orang yang didakwa dia kena bersumpah kalau dia yakin dia tak bersalah. Itu kaedahnya begitu. Al-yamin al-bayyinatu ala al-mudda'i. Orang yang mendakwa kena datangkan bukti, wal yamin ala man ankara, dan orang yang membantah apa dia tuduhan tu kepadanya, dia kena bersumpah, tapi tak adalah sampai sumpah laknat. Baik, ada soalan lisan, itu soalan bertulis ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ayat 3 tu kan, amba'a dengan nabba'a kan, semuanya memberi makna beritahu atau bercerita. Tapi kenapa beza dua tu? Iaitu amba'a wazan af'ala, iaitu nabba'a fa'ala. Terima kasih Ustaz. Itu kena tengok dari segi ilmu saraf tu. Yang setakat yang saya tahulah, kalau antara amba'a dengan nabba'a. Kalau amba'a tu betul lah, dia mari dah bentuk fi'il muta'addi juga tu. Yang telah mengkhabarkan kepada aku. Yang saya fahamlah dia sama dengan apa dia, anzala dengan nazala. Anzala dengan nazala. Sebab dia punya wazan dia sama. Amba'a, naba'a, amba'a, af'ala. Anzala. Kalau nazala daripada nazala, fa'ala, maka jadilah nabba'a, nazala. Kalau kita melihat kalimah anzala dengan nazala, apa bezanya? Anzala ni dia turun secara sekaligus. Nazala ni dia turun secara sedikit-sedikit, beransur-ansur. Al-Quran dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Maka Allah Ta'ala sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna. Tapi kalau turun secara beransur-ansur, dia datang dengan nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita kembali kepada soalan tadi, antara amba'a dengan nabba'a, atau wazan af'ala dengan fa'ala. Ketika Hafsah tanya Nabi, man amba'aka, siapa yang khabarkan kepada kamu? Perkhabaran itu berlaku secara terus sekaligus, iaitu daripada Allah Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan oleh Jibril. Kemudian Nabi beritahu nabba'aniyal alimul khabir. Aku tahu sebab tu nak cerita selepas tu dah. Maka penurunan tu dah selesai. Cuma peringkat setelah Nabi terima, Nabi tahu melalui Jibril. Jadi turun perkara itu sekaligus, kemudian datang daripada Jibril kepada Nabi. Jadi saya faham daripada perbezaan antara amba'ah dan naba'ah adalah dua peringkat. Daripada Allah kepada Jibril, kemudian daripada Jibril kepada Nabi, kemudian Nabi khabarkan kepada isterinya. Ala kulli hal kita kena rujuk dalam dipanggil ini dari segi bahasa, tapi dalam kebanyakan tafsir dia tak jangan bincang itu dari segi bahasa. Mungkin adalah dalam Ruhul Ma'ani oleh Al-Alusi atau Bahrul Muhit oleh oleh Ibnu Hayyan Al-Andalusi, di banyak bahasa segi bahasa. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum. Ya, salam. Bolehkah kita bersumpah dengan pegang mushaf Al-Quran?
perkara itu sebenarnya tidak warid dalam sunnah. Tidak warid dalam sunnah. Tidak disyaratkan untuk sumpah itu untuk dilakukan perbuatan sumpah dengan mushaf. Sebab asalnya dalam sunnah cukup dengan seorang itu melafazkan sumpah dengan wallahi billahi tallahi dan seumpamanya lah, dengan menggunakan nama-nama Allah. Dan biasanya orang Arab ni bila sumpah dia akan angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan macam kita buat ikrar. Ikrar kalau orang yang bekerja-kerjaan, saya sebagai berikrar. Cuma ditambah dengan lafaz wallahi demi Allah. Jadi bila dia angkat tangan kanan, maka sebab itulah sumpah disebut al-yamin. Yamin itu makna tangan kanan. Atau disebut juga qasam, sumpah. Ataupun halaf, sumpah juga. Sejauh mana keharusannya, wallahu alam tu saya kena rujuk balik. Sebab yang kita tahu tidak warid dalam sunnah untuk seseorang tu bersumpah dengan perlu kepada menggunakan naskah Quran tadi, mushaf tadi. Sama ada pendapat yang mengatakan diharuskan atau tidak perlu, itu insya-Allah tak apalah, untuk soal arif tu nanti Ustaz akan semak balik. Sama ada perkara itu menjadi perkara yang khilaf atau perkara yang tak ada khilaf, kita kena tahqiq semula. Baik, kita berhenti setakat ni lah. Dah 7.35. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.